Hai, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mula bab yang baru iaitu genetik. Okay, jadi hari ini subtopik yang pertama adalah pembahagian sel. Okay, kita lihat apa yang akan kamu belajar hari ini ya. Jadi yang pertama sekali menerangkan gen, DNA dan kromosom yang terdapat di dalam nukleus. Dan yang kedua, membandingkan dan membezakan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Jadi kita lihat yang pertama. Okay, maksud gen. Jadi gen ini dia merujuk kepada unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Dan gen berfungsi untuk mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam suatu organisma. Jadi gen ini dia akan tersusun sebagai segmen pada DNA. Nah, apa pula maksud DNA itu? Okay, jadi DNA ni dia adalah acid deoksiribonukleik. Okay, English dia itu deoksiribonucleic acid. So kita ringkaskan sebagai DNA. Jadi DNA ini terdiri daripada unit-unit asas yang kita panggil sebagai nukleotida. Dan nukleotida ini setiap satunya terdiri daripada gula deoksiribosa, base bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. Okay. Dan DNA itu sendiri dia terdiri daripada dua rantai polinukleotida. Yang ini rantai dia ni. Yang mana dua rantai ini berpintal antiselari antara satu sama lain dan membentuk struktur yang kita panggil sebagai heliks ganda 2. Okay. Yang inilah heliks ganda 2. Jadi dia berpintal setiap rantai itu. Antiselari di antara satu sama lain menyebabkan dia berpintal begini. Dan struktur ini kita panggil sebagai heliks ganda 2. Okey, seterusnya kromosom pula. Nah, kromosom ini dia adalah struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan protein. Okay. Dan kromosom ini terdapat di dalam nukleus. So, dia berbenang yang halus, panjang, berlingkar, terdapat dalam nukleus dan di dalam dia terdiri daripada asid nukleik dan juga protein. Dan setiap kromosom ini dia mempunyai beberapa jenis gen di dalam dia. Dalam lebih kurang 200 hingga 300 gen bagi setiap kromosom. Fahamkah apa kaitan sama itu? Gen, asid, deoksiribonukleik, DNA dan kromosom. Apa kaitan di antara dia semua? Okey. Tapi sebelum kita lihat dahulu struktur kromosom, ini kamu kena tahu. Jadi pada kromosom ini struktur dia. Bahagian ini dipanggil sebagai kromatid. Ini kromatid. Ini kromatid kembar lah. Ini kromatid. Kedua-dua ini kita panggil sebagai kromatid kembar. Dan kromatid kembar ini bersambung di bahagian tengah. Bahagian tengah ini kita panggil sebagai sentroma. Jadi itu adalah struktur kromosom. Sekarang kita lihat kaitan di antara ketiga-tiga ini. Gen, DNA dan kromosom. Nah, apa kaitan dia? Ini kaitan dia. Jadi sekarang kita ada sel. Ini adalah sel. Pada sel terdapat nukleus kan? Ini kamu sudah belajar. Dalam sel terdapat nukleus yang mengawal aktiviti pada sel. Dan dalam nukleus itu terdapat struktur berbentuk berbenang halus itu yang kita panggil sebagai kromosom. Dan kromosom ini terdiri daripada DNA. Yang mana DNA ini terdiri daripada unit yang lebih kecil kita panggil sebagai gen. Nah, boleh? Okey, jadi ini kromosom. Kromosom pula ini sel. Ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom. Pada kromosom terdapat DNA. Dan pada DNA itu ada unit lebih kecil kita panggil sebagai gen. Jadi ini kaitannya.
Jadi setiap spesies mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Dia tidak akan berubah spesies itu. Contohnya pada manusia yang normal dengan syarat yang normal, dalam sel soma kita terdapat 46 kromosom. Jadi bilangan ini sama sahaja. Yang penting kamu adalah manusia dan normal. Dan 46 kromosom ini terdapat dalam sel soma kita. Apa itu sel soma? Sel soma adalah semua sel dalam badan kita kecuali sel yang terlibat dalam sel pembiakan. Jadi yang lain-lain itu kita panggil sebagai sel soma. Dan setiap kromosom wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Nah, pasangan ini yang sama bentuk dan saiz yang serupa ini kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Jadi kromosom homolog manusia ini, kromosom dalam badan kita ini, kromosom homolog dia ini yang sama bentuk dan saiz ini, kita boleh susun berdasarkan bentuk dan saiz itu, dan apabila kita susun dia, susunan ini kita panggil sebagai kariotip. Nah, yang ini. Oke, so ini adalah kita punya kromosom. Kromosom itu kita susun mengikut saiz dan bentuk dia. Kita susun berpasangan kan tadi, kromosom homolog itu berpasangan. Jadi selepas kita susun begini, ini kita panggil sebagai kariotip sudah. Ini kariotip. Oke? Dan kromosom terdapat dua jenis. Yang pertama kromosom seks. Yang satu lagi adalah autosom. Nah, kromosom seks ini dia adalah kromosom yang membawa gen untuk menentukan jantina sama ada lelaki atau perempuan. Ini menentukan jantina kita. Dia akan ikut, dia ada dua jenis. Kromosom seks X dan kromosom seks Y. Jadi jantina manusia itu ditentukan mengikut gabungan kromosom seks itu. Yang satu lagi adalah autosom. Jadi autosom ini membawa gen yang mengawal sifat pada manusia, contohnya warna mata, kebolehan menggulung lidah, boleh gulung lidah atau tidak, jenis rambut, luruskah, kerintingkah. Oke? Nah, jadi yang ini kita ringkaskan, ini kariotip pada manusia. Ini kariotip bagi lelaki, yang sebelah kanan ini kariotip bagi perempuan. Jadi kita simpulkan tadi, dalam kariotip ini ada dua jenis kromosom. Yang pertama ini merupakan autosom. Jadi pasangan pertama, pasangan nomor 1 sampai pasangan ke-22 ini adalah autosom. Jadi autosom ini dia akan mengandungi gen yang menentukan sifat-sifat dalam badan kita. Nah, manakala perempuan pun sama juga ini autosom dia. Oke. Nah, pasangan yang terakhir ini dia merupakan kromosom seks. Jadi gabungan dia ini akan menentukan jantina kita. Bagi seorang lelaki, kromosom seks dia itu terdiri daripada kromosom X dan kromosom Y, XY. Manakala bagi seorang perempuan, dia tidak kromosom Y di sini. Dia cuma ada kromosom X. Ada dua, XX. Oke? Jadi seterusnya kita pergi terus kepada pembahagian sel. Jadi pembahagian sel ini terdapat dua jenis pembahagian sel yang berlaku dalam sel. Yang pertama adalah mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Jadi mitosis ini dia merupakan pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras. Di mana setiap satu sel anak itu, sel yang baharu itu, maksudnya bila dia membahagi, dia membentuk sel yang baharu. Jadi sel baharu ini kita panggil sebagai sel anak. Jadi dua sel anak itu akan terbentuk. Kedua-duanya adalah seiras yang mana kedua-duanya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan sel induk, iaitu sel yang asal.
Dan proses pembahagian sel ini, iaitu mitosis ini, dia berlaku dalam sel soma manusia dan haiwan. Kalau pada tumbuhan pula, pada tumbuhan terdapat di dalam tisu meristem. Murid-murid masih ingat apa maksud tisu meristem? Tisu meristem ini terdapat pada hujung akar dan juga pucuk tumbuhan, iaitu kawasan di mana pertumbuhan berlaku dengan pesat. Manakala untuk meiosis pula, dalam proses meiosis, sel membahagi menjadi 4 sel anak, 4 sel yang baharu. Dari satu sel yang asal, sel induk kita panggil, kemudian dia membahagi menjadi 4. Dan setiap sel anak ini, dia tidak seiras. Dia tidak seiras dan mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Separuh saja. Yang ini tadi sama. Contohnya kalau sel induk itu ada 46, katakan manusia lah kan 46. Sel itu bila dia membahagi, kedua-dua sel anak yang baharu ini mempunyai 46 kromosom. Tetapi dalam meiosis, sel induk mempunyai 46 kromosom. Bila sel itu membahagi menjadi 4, sekarang setiap sel anak, sel yang baharu itu, mengandungi separuh sahaja bilangan kromosom sel induk. Artinya 23. Setiap 4 sel anak ini mempunyai 23 kromosom di dalam dia, separuh sahaja. Dan proses ini berlaku dalam organ pembiakan. Jadi tujuan proses ini untuk menghasilkan gamet. Gamet untuk pembiakan seks. Okay, jadi kalau pada manusia, dia berlaku pada testis untuk lelaki, iaitu menghasilkan sperma. Manakala dalam perempuan, berlaku dalam ovari untuk menghasilkan ovum. Kalau dalam tumbuhan pula, meiosis akan berlaku dalam sistem pembiakan tumbuhan, iaitu pada bunga tu kan, iaitu enter dan ovari. Masih ingat? Jadi sekarang cikgu akan terangkan proses mitosis tadi dan juga meiosis nanti. Apa yang berlaku semasa proses ini? Ini proses mitosis ya. Jadi yang ini adalah peringkat interfasa, di mana semasa peringkat interfasa, kamu nampak tadi, penggandaan bahan genetik diperlukan untuk memulakan pembahagian sel yang dipanggil replikasi. Dan kamu nampak di sini, ini adalah penghasilan sentriol. Jadi semasa profasa, sentriol bergerak ke bahagian sel yang bertentangan dan menarik bebenang protein bersama. Pada hujung profasa, membran nukleus hilang dan ini adalah metafasa. Kita dapati kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Pada masa ini, kromosom ini paling padat dan jelas kelihatan. Gentian gelendong mula memadat dan memendek. Jadi kamu lihat dia tersusun di sata khatulistiwa. Sata khatulistiwa itu maksudnya bahagian tengah sel. Nah, semasa anafasa, sentroma membahagi 2, setiap kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Jadi ini dipanggil sebagai pengutuban. Jadi apabila kromatid sampai ke kutub bertentangan, membran nukleus terbentuk semula, ini peringkat telofasa, dan sitoplasma membahagi dan 2 sel anak terhasil. Jadi ini proses mitosis. Proses meiosis pula. Jadi meiosis dia ada 2 peringkat itu. Meiosis 1, meiosis 2. Jadi semasa profasa 1,
kromosom menebal dan memendek, membran nukleus menghilang secara beransur-ansur, dan gelendong terbentuk. Yang ini, kromosom homolog berpasangan, dan sekarang pindah silang itu akan berlaku. Akan berlaku untuk membenarkan pertukaran bahan genetik. Ini pindah silang. Sekarang, proses metafasa 1, pasangan kromosom homolog tersusun pada sata khatulistiwa. Dalam anafasa 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Dalam telofasa 1, sitoplasma membahagi dan sekarang 2 sel anak terbentuk. So, itu meiosis 1. 2 sel anak terbentuk. Sekarang dalam profasa 2, kita akan mula profasa 2, gentian gelendong terbentuk semula dan membran nukleus mula hilang. Dalam metafasa 2, kromosom tersusun pada sata khatulistiwa. Jadi sekarang anafasa 2, sentroma membahagi 2 dan kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Dalam fasa terakhir, meiosis iaitu telofasa 2, pembahagian sitoplasma dan pembentukan membran nukleus berlaku. Sekarang kita ada 4 sel anak yang tidak seiras terhasil. Dan setiap satunya mempunyai bilangan kromosom separuh daripada sel induk. Kenapa dia jadi separuh? Kerana proses meiosis 2 tidak berlaku penggandaan. Jadi yang ini adalah perbandingan di antara proses mitosis dan meiosis. Bahagian tengah yang orange ini adalah persamaan dia, di mana kedua-dua mitosis dan meiosis ini melibatkan replikasi DNA. Dan tentulah kedua-duanya merupakan sejenis pembahagian sel. Yang ini adalah perbezaannya. Jadi mitosis berlaku di dalam sel soma, manakala meiosis dalam sel pembiakan. Dan semasa proses meiosis, 4 sel anak akan dihasilkan. Ada pindah silang, iaitu proses pertukaran bahan genetik berlaku. Yang ini menyebabkan setiap sel anak yang terhasil, sel anak ini terhasil, dia mempunyai perbezaan dari segi genetik. Jadi ini menyebabkan berlaku variasi. Dan 4 sel anak ini juga mengandungi bilangan kromosom yang separuh daripada bilangan kromosom dalam sel induk. Manakala dalam mitosis pula, hanya 2 sel anak yang akan dihasilkan. Tiada proses pindah silang berlaku semasa mitosis, artinya tiada pertukaran bahan genetik. Ini menyebabkan 2 sel anak yang terhasil itu adalah seiras dari segi genetik. Dia sama macam sel induk, macam fotostat, kan? Sama saja, tiada variasi. Dan selain daripada itu, bilangan kromosom sel anak masih sama dengan sel induk, tidak berubah. Okey, boleh? Jadi yang terakhir sekali kita lihat apakah kepentingan di antara kepentingan mitosis dan meiosis. Jadi yang pertama, mitosis ini penting untuk pertumbuhan organisma. Macam kamu kan? Dari baby sampai kamu besar sekarang. Macam mana kamu boleh jadi besar? Kerana sel-sel badan kamu itu membahagi secara proses mitosis. Rambut kamu menjadi panjang kerana sel rambut kamu itu membahagi secara mitosis. Jadi membantu pertumbuhan organisma. Selain daripada itu, mitosis ini menghasilkan sel baharu. Untuk apa sel baharu itu? Sel baharu itu akan digunakan untuk menggantikan sel-sel yang mati atau sel yang rosak. Contohnya bila kamu luka. Jadi luka kamu itu akan sembuh kerana berlakunya proses mitosis untuk menghasilkan sel baharu menggantikan sel kamu yang rosak, yang cedera tadi. Selain daripada itu, mitosis ini dia membantu pembiakan aseks bagi organisma tertentu. Contohnya ameba. Jadi ameba ini membiak secara belahan dedua.
Dia membelah dua kan, so proses mitosis. Untuk meiosis pula, meiosis terlibat dalam penghasilan gamet iaitu sel untuk pembiakan. Pada manusia, sel gamet itu adalah sperma dan juga ovum. Jadi bila dia menghasilkan gamet, kamu kena ingat meiosis tadi itu, sel yang baharu, sel anak itu mengandungi separuh sahaja daripada bilangan sel induk. Tujuan dia di sana mengekalkan bilangan kromosom suatu spesies. Kerana gamet ini untuk pembiakan dia akan bergabungkan. Artinya sperma dengan ovum, sperma akan mensenyawakan ovum, dia bergabung. Jadi bila bergabung dia bercantum itu dia akan menghasilkan anak. Kan? Jadi 23 bergabung dengan 23 kamu dapat 46 semula. Jadi kekal, bilangan kromosom itu kekal dalam suatu spesies. Baiklah, rasanya itu saja untuk hari ini.